Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'asatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib khallisna minal waba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Iaitu masih lagi pada bab yang ke-13 berkenaan dengan adab-adab mengerjakan solat Jumaat, adab-adab hari Jumaat ataupun adab-adab mengerjakan solat Jumaat, iaitu sambungan tentang hadis Nabi SAW. Jadi apabila imam ataupun khatib telah naik ke mimbar, maka para malaikat menutup buku-buku cacatan dan malaikat duduk di tepi mimbar untuk mendengar khutbah. Kata Imam Al-Ghazali, dan apabila imam telah keluar, yakni naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan. Jadi apabila imam sudah naik ke atas mimbar, khatib sudah naik ke mimbar, maka segala amalan-amalan yang lain hendaklah dihentikan kerana hendak memberi tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan. Dan hendaklah engkau memberi perhatianmu sepenuhnya untuk menjawab azan. Terlebih dahulu untuk menjawab azan. Kemudian dan setelah itu dengarlah khutbah dengan penuh perhatian. Dan tinggalkan percakapan sama sekali kerana disebutkan dalam hadis. Jadi maknanya ketika mana mendengar khutbah tu, jangan bercakap, jangan buat ke yang lain, sama ada main handphone ke ataupun ke yang lain, hatta bertasbih pun tidak dibenarkan pada ketika itu. Disebutkan dalam hadis, inna man qala li sahibihi wal imamu yaktub ansit faqad lagha wa man laqa fala jum'ata lahu. Disebutkan dalam hadis, sesiapa yang bercakap dengan kawannya ketika khatib sedang membaca khutbah, diamlah kamu, maka orang itu telah sia-sia. Dan sesiapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumaat. Jadi jangankan bermain-main menegur orang lain dengan mengatakan diam, jangan bercakap, itu pun dikira lara. Dan sesiapa yang lara, maknanya tidak ada pahala Jumaat baginya. Kita dilarang mengatakan diamlah kamu, kerana perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan. Jadi kalau nak larang orang yang sedang cakap, macam mana nak buat? Pakai syarat, guna syarat. Guna syarat. Suruh dia diam. Jangan bercakap, guna syarat.
Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat sahaja, bukan dengan perkataan. Cukup dengan isyarat saja, bukan dengan perkataan. Yang ni sesama jemaah, jemaah. Tapi kalau imam, kalau khatib boleh tegur daripada mimbar. Khatib boleh sebut diam, boleh, tak ada masalah. Jemaah aja tak boleh buat. Lain kali kalau kata ada jemaah bercakap juga tiap Jumaat, imam kena buat macam tu, biar dia malu sikit. Ni yang pakai kopiah ni merah tu diam. Jumaat terusnya tak datang terus. Baru dia akan diam. Kalau tak nanti macam tu lah, bercakap, main handphone, tak bagi perhatian kepada khutbah. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Jadi setelah mana selesai daripada khutbah, kemudian langsung dengan sembahyang Jumaat itu bersama dengan imam, menurut kaifiat sembahyang yang telah dijelaskan pada bab yang ke-11. Pada bab yang ke-11 tu dah cerita dah tentang kaifiat macam mana cara nak sembahyang. Begitu juga pada bab yang ke-12, cara bagaimana sembahyang berjemaah, ada antara imam dan juga makmum. Apabila engkau salam, jadi bila dah bagi salam, mana selesai dah 2 rakaat Jumaat, bila sudah bagi salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca dahulu surah Al-Fatihah 7 kali. Ini maknanya ini kaifiat cara amalan pada hari Jumaat, iaitu apabila selesai daripada imam memberi salam, kemudian dibacakan suratul Fatihah itu sebanyak 7 kali. Dibacakan Fatihah itu sebanyak 7 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 7 kali juga. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian surah Al-Falaq 7 kali juga. Kemudian surah An-Nas juga 7 kali. Maknanya buat 7-7. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Falaq 7, An-Nas pun tu 7 kali juga. Kerana yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan. Daripada Jumaat tadi tu sampailah kepada Jumaat yang akan datang, akan dilindungi daripada gangguan syaitan. Syaitan dan kuncu-kuncunya lah. Syaitan and the gang. Jadi siapa yang buat amalan ni, insya-Allah akan terjaga, terpelihara daripada gangguan syaitan. Daripada Jumaat tadi, siang tadi tu, sampailah kepada Jumaat yang akan datang. Dan ia akan menjadi benteng. Maknanya amalan ini tadi, amalan surah-surah ini akan menjadi benteng. Akan menjadi benteng biiznillah lah. Sudah tentu dengan izin Allah. Nanti jangan pula ada orang datang syarah pula, surah-surah ni mana ada kuasa Ustaz? Semua sudah maklum. Biiznillah, dengan izin Allah, akan menjadi benteng yang kukuh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Muziri daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa membaca suratul Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq dan juga An-Nas masing-masing 7 kali, baca 7-7-7 setelah imam mengucapkan salam dan sebelum imam merubah posisi duduk dia, maknanya daripada duduk tasyahud akhir, sebelum dia ubah posisi duduk dia tu pada hari Jumaat, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosa yang kemudian, iaitu dosa-dosa kecil.
dan ia akan diberi pahala sebanyak pahala orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang beriman 1 bilion lah pahala dia dapat. Ini kelebihan orang yang baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Selain daripada tadi, dia dijaga daripada gangguan syaitan. Ini yang disebutkan dalam hadis. Jadi amalan ni ada sandaran tak? Ada sandarannya. Ada sandarannya. Setelah itu dibacakan olehmu akan doa ini. Maknanya selepas daripada baca amalan 777 kali tadi, kemudian dibacakan doa ini. Apa doanya? Iaitu Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bi halalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Doa ini doa yang sangat baik, sebagaimana yang disebutkan, diriwayatkan oleh Ad-Damiri daripada Abu Talib Al-Makki. Doa ini disebutkan yang bermaksud, ya Allah Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji. Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji. Maha kaya ini istighna. Ya, kalau kita belajar tauhid, istighna. Allah yang maha kaya, yang tidak memerlukan kepada yang lain daripadanya. Kemudian Allah yang maha terpuji, yang kita duk puji tu alhamdulillah tu segala puji bagi Allah. Walaupun kita puji yang lain pun, makhluk yang lain pun, kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memulakan ciptaan makhluk dan yang mengulangkannya. Maksudnya Allah lah yang menciptakan kejadian dan mengulang kejadian yang Allah jadikan, ulang balik. Maknanya setiap hari adalah perkara-perkara yang Allah cipta ataupun yang Allah urus takbirkan, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintai. Allah yang maha pengasih, Rahim. Rahim ni maha pengasih, Ar-Rahim, sebagaimana kita baca dalam basmalah tu, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tu sifat kasih Allah di dunia untuk semua makhluk, tak kira lah iman tak beriman, semua Allah kasih. Kasih tu maknanya Allah bagi rezeki, bagi apa, walaupun dia maksiat dan apa semua. Tapi nanti Ar-Rahim ni khusus untuk orang beriman di akhirat saja. Nanti di akhirat nanti lain daripada orang beriman tak dapat nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dihumban masuk dalam neraka. Yang dikasih hanya ialah orang yang beriman saja, walaupun dalam hatinya itu ada iman sebesar zarah. Asalkan ada iman, walaupun dia ahli maksiat, ada saja iman, dia mendapat kelebihan ni. Kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal. Kita minta kayakan kita dengan rezeki yang halal, halalan thayyiban, bukan dengan yang haram. Dan anugerahkan kepadaku taat kepadamu, bukan maksiat. Jadi kita minta pada Allah rezeki, kayakan kita dengan rezeki yang halal, bukan kayakan kita dengan rezeki yang tidak halal, yang syubhat, yang haram. Jadi kalau nak jadi kaya, kayalah dengan harta yang halal. Dan anugerahkan kepadaku taat kepadamu, bukan maksiat. Minta doa supaya Allah bagi kita sentiasa buat taat kepadanya, bukan buat maksiat. Dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang lain. Kita minta kelebihan daripada Allah, bukan kelebihan daripada yang lain daripada Allah. Ini doa yang sangat baik. Jadi kalau nak dapat rezeki yang halal, yang baik, rezeki zahir dan batin, maka bacalah ataupun amallah doa ni. Sama ada setiap hari Jumaat ataupun setiap selesai daripada solat 5 waktu sehari semalam. Jadi rezeki ni bukan apa yang kita makan saja rezeki. Rezeki ni termasuklah dapat ilmu, nikmat kesihatan, kesenangan, kelapangan masa, kan, ketenangan dalam hati, itu semua rezeki. Itu semua adalah rezeki. Jadi kalau orang tu dia susah dari sudut harta benda, tapi hati dia tenang, itu rezeki dia. Itu
pencipta rezeki. Ada orang yang kaya, harta benda, tapi hati dia tak tenang, risau. Harta banyak, risau, takut kena curi orang, kena rompak. Jadi hati tak tenang. Maknanya dia tak ada rezeki dari sudut ketenangan. Kemudian selepas sembahyang Jumaat, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Maknanya selesai daripada sembahyang apa? Sembahyang Jumaat tadi. Kemudian hendaklah sembahyang sunat ba'diyah Jumaat, 2 rakaat. Kalau qabliyah Jumaat buat 2, ba'diyah Jumaat pun buat 2, ataupun 4 rakaat, ataupun 6 rakaat. Sama ada buat 2, buat 4, ataupun buat 6 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, yang bermaksud sesiapa di antara kamu solat sesudah solat Jumaat, maknanya sesudah solat fardu Jumaat, dia solat sunat lah, hendaklah dia solat 4 rakaat. Dalam hadis disebut hendaklah solat 4 rakaat. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Rasulullah SAW, sesiapa yang di antara kamu selesai mengerjakan sembahyang Jumaat, hendaklah ia solat sesudahnya 4 rakaat. Itu solat sunat ba'diyah Jumaat, 4 rakaat. Jadi terpulanglah mana yang bersesuaian dengan keadaan kita, sama ada nak buat 2, 4 ataupun nak buat 6, terpulang. Tapi umumnya kata-katanya orang buat 2. Jadi kalau dalam hadis tadi sebut 4. Jadi kalau buat 2 tak ada masalah lah, 2 satu salam, sekali salam. Kalau buat 4 dengan sekali salam juga. Dengan sekali salam juga. Dengan satu salam. Ataupun buat 6 rakaat. Jadi nak buat 6 tu, nak buat satu salam pun boleh, nak buat 3 kali salam pun boleh. Tak ada masalah. Kemudian dan engkau perbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam, maka telah diriwayatkan demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan sekali salam dalam beberapa cara yang berlainan. Maknanya sembahyang sunat ni boleh buat dengan 2 cara, sama ada sekali salam ataupun 2 kali salam. Kalau yang 4 tadi boleh 2 kali salam ataupun sekali salam, sebagaimana disebut dalam hadis. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Yang ni kalau orang yang tak ada apa-apa urusan yang lain, lepas Jumaat tu dia iktikaf, dia nak iktikaf dah tadi waktu datang Jumaat kan. Dia nak iktikaf lagi sampailah waktu maghrib, sampai asar, sampai maghrib. Ataupun kalau tak sampai maghrib tu, kalau tak sampai maghrib pun sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Jadi kalau dah sampai maghrib, dia nak kena lanjut sampai isyak. Itu kalau dia tak ada urusan apa-apa, lanjut dah sampai isyak, lepas tu berbalik. Ataupun kalau dia ada urusan, paling-paling sampai asar. Sampai asar dia balik rumah sekejap apa semua, nanti maghrib datang semula. Jadi dia niat iktikaf. Kalau tak dapat, maknanya niat iktikaf selama mana Jumaat itu sajalah. Selama mana Jumaat itu saja. Disebutkan dalam hadis, sesiapa yang mengerjakan solat asar berjemaah di masjid akan mendapat pahala mengerjakan haji. Pahala mengerjakan haji. Dan sesiapa yang mengerjakan solat maghrib berjemaah di masjid akan mendapat pahala mengerjakan umrah dan haji. Itu kelebihan dia. Kemudian duduk pula dalam majlis ilmu, tambah lagi kelebihan dia. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu, kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah Ta'ala pada sepanjang hari Jumaat. Kan sebelum ni sudah disebutkan bahawa pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Sesiapa yang berdoa pada waktu tersebut, pada lahzah tersebut, pada detik tersebut,
maka Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Apa saja yang diminta akan dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Sama ada hal yang berkaitan dunia ataupun akhirat, selama mana tidak menyalahi syarak lah. Tapi waktu tu dirahsiakan oleh Allah. Maknanya kita dituntut untuk memperbanyakkan doa sepanjanglah hari Jumaat tu. Sepanjang Jumaat tu diperbanyakkan doa, supaya doa kita tu berbetulan dengan waktu yang ditakdirkan Allah mustajab doanya. Maka biarlah engkau mendapati masa itu sedang engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, hendaklah dijaga waktu-waktu tersebut dalam keadaan kita khusyuk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali, dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Kalaulah dalam masjid pun ada halaqah, ada majlis yang tidak berfaedah, apatah lagi di luar pada masjid. Apa maksud majlis ataupun halaqah yang tak berfaedah ni? Dia buat halaqah bersembang, dia buat halaqah main, dia buat halaqah membawang dan lain-lain lah. Ini berlaku dalam masjid. Ini semua ni majlis-majlis yang tak berfaedah, halaqah-halaqah yang tak berfaedah. Lainlah kalau dia duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat, ataupun dia buat halaqah bacaan Al-Quran dan sebagainya, ataupun majlis tukang-tukang cerita. Ada orang ni dia suka bercerita dan orang lain suka dengar cerita dia. Dia jadi apa? Penglipu lara. Jadi penglipu lara, suka bawa cerita. Kalau dia buat cerita ni, orang suka dengar, dia sedap cerita dia. Tapi semua tu tak ada faedah. Lainlah kalau dia cerita tentang apa orang soleh, itu lain, ada faedahnya. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majlis ilmu yang bermanfaat. Hendaklah hadir dalam majlis ilmu yang bermanfaat. Jadi sebagaimana pernah saya sebutkan, kalau kita di tempat kita ni, majlis ilmu kita lepas maghrib, lepas subuh, kan? Lepas maghrib, lepas subuh. Kalau di tempat lain, di tempat yang pernah saya duduk dulu di Bangi tu, pengajian dia, majlis ilmu dia apa? Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, lepas duha, lepas zuhur, lepas asar. Sepanjang tu ada majlis ilmu. Jadi duduklah waktu mana yang sesuai. Kita maghrib dengan subuh pun susah nak kumpul jemaah. Susah orang nak duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Kerana masing-masing rasa dah pandai. Rasa dah pandai. Rasa ilmu yang dia ada tu dah betul dah untuk dia beramal. Sedangkan banyak lagi amalan-amalan yang dibuat tu, banyak lagi perkara yang perlu diperbaiki. Iaitulah ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu. Jadi majlis ilmu yang mana? Majlis ilmu yang menambah takut kepada Allah. Bukan majlis ilmu yang apa? Bawa cerita lawak, bawa cerita yang buat orang suka. Berlawak aja. Tak ada ilmu. Berlawak je sepanjang masa. Kan? Jadi majlis ilmu yang membawa manusia takut kepada Allah dan mengurangkan gemarnya kepada dunia. Mengurangkan gemarnya kepada dunia. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Jadi kalau nak duduk dalam majlis ilmu, duduklah dalam majlis ilmu yang ada bacaan berkitab. Ada bacaan berkitab, itu yang lebih baik. Kerana kitab tu akan jadi panduan kepada pengkuliah, penceramah untuk duduk di atas landasan yang betul. Kalau tak ada kitab, tak ada silibus, tak ada kitab, maka dia akan melenconglah pergi ke lain-lain. Jadi kitab tu sangat penting untuk jadi panduan. Tapi kadang-kadang ada juga orang ada kitab pun dia melencong jauh. Dia baca 1-2 ayat, kemudian dia syarah sampai ke langit ke-7. Kalau sampai ke langit ke-7 tu Isra' wal Mi'raj, tak apa juga, tapi lain. Masuk topik lain. Ini amanah. Ini kena jagalah. Amanah. Orang yang menyampaikan ilmu kena amanah.
dengan ilmunya. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu ni ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tak bermanfaat. Apa contoh ilmu yang tak bermanfaat? Ilmu sihir, contoh dia. Ilmu sihir tu tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau memperbanyakkan membaca doa ketika matahari naik. Dituntut kepada kita untuk memperbanyakkan doa ketika mana matahari naik, iaitu pada waktu pagi, dan ketika tergelincir matahari, iaitu ketika mana matahari akan terbenam. Tergelincir matahari itu waktu zawal, waktu tengah hari. Dan ketika mana tenggelam matahari, iaitu akan masuk waktu maghrib. Jadi waktu-waktu ni diperbanyakkan doa. Dan ketika engkau mendengar iqamat, ini waktu-waktu yang disunatkan kita untuk memperbanyakkan doa. Waktu-waktu ini adalah kita ambil peluang tu untuk berdoa. Waktu bila? Waktu matahari sedang naik, waktu pagi, waktu duha. Kemudian waktu matahari tergelincir, waktu zawal, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian ketika mana matahari tenggelam, iaitu waktu maghrib. Dan ketika mana mendengar iqamat, setelah mana iqamat tu, dan ketika khatib naik ke atas mimbar. Begitu juga ketika mana khatib naik ke atas mimbar. Dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, juga maknanya sebelum angkat takbiratul ihram. Berdoa pada ketika itu. Kalau sebelum angkat takbiratul ihram, kita doa, antaranya disunatkan baca apa? Surah An-Nas. Kemudian disunatkan baca doa Allahumma atini az-zalama tu'ti ibadika salihin. Itu yang disunatkan baca sebelum angkat takbiratul ihram. Maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa itu. Jadi kalau kita perbanyakkan doa pada waktu-waktu ini, boleh jadi waktu-waktu itu adalah waktu yang dipilih oleh Allah untuk dimustajabkan doa. Kemudian disebutkan lagi oleh Imam Al-Ghazali, dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini, yakni pada hari Jumaat, dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Jadi hari Jumaat ni kalau boleh jangan tidak bersedekah, walaupun sedikit, sekadar apa yang kita ada. Kalau ada 10 sen, 10 sen lah. Kalau ada 1 sen pun 1 sen lah. Ibarat kata kalau ada 1 sen, tapi takkan RM1 tak ada, kan? Paling-paling RM1 lah masuk tabung masjid tu. Paling-paling ada, biar ada sedekah pada Jumaat tu. Jadi sedekah ni tidak terhad pada duit saja. Boleh jadi dengan bentuk lain, bentuk makanan ke, apa sajalah, air dan sebagainya. Tak terikat dengan duit atau duit saja, ataupun apa-apa bentuk lain lah. Sekadar yang kita mampu, walaupun sedikit. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu, yakni pada hari Jumaat, antara sembahyang. Jadi maknanya oleh kerana Jumaat ni Sayyidul Ayyam, hari yang merupakan penghulu bagi segala hari, maka hari Jumaat itu terhimpunlah segala amal ibadah, iaitu apa? Sembahyang, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Kemudian terhimpunlah puasa, yakni puasa sunat. Kita dah sebut sebelum ni, puasa sunat hari Khamis, puasa sunat hari Jumaat. Kalau tak puasa sunat hari Khamis, puasa hari Jumaat, puasa hari Sabtu, kena gandingkan dia, kena ada gandingan dia. Jadi puasa hari Jumaat. Kemudian bersedekah walaupun sedikit. Kemudian membaca Al-Quran. Baca Quran ni apa? Kita baca Yasin malam Jumaat, kemudian kita baca Al-Kahfi pada siang hari Jumaat. Itu baca Quran. Kemudian zikir, kita baca zikir lepas solat tu, dikiralah zikir. Sebab tu zikir lepas solat jangan tinggal. Kemudian beriktikaf. Kita datang masjid, kita niat iktikaf. Jangan datang masjid tak niat iktikaf, rugi, tak dapat pahala iktikaf. Jadi datang masjid, baca doa iktikaf, niat iktikaf tu ada lafaz dia kalau tak hafal.
Baca. Ataupun lafaz lain, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Saja aku niat beriktikaf di masjid ini kerana Allah Taala. Dan ribat ni maknanya menunggu sembahyang selepas sembahyang. Kan tadi disebut lepas pada sembahyang Jumaat kita iktikaf tunggu sampai sembahyang asar, itu disebut ribat. Kemudian lepas sembahyang asar tunggu lagi sampai sembahyang maghrib, tunggu kat masjid. Itu disebut ribat. Jadi kalau orang yang buat macam ni, dia dah menghimpun segala amal ibadah pada hari Jumaat tu. Jadi kalau kita tak dapat lama, maknanya lepas Jumaat tu kita ambil sampai asar dah lah. Ataupun kalau boleh lama lagi sampai maghrib, ataupun sampai isyak dan sebagainya. Kalau nak lagi sampai subuh esok. Itu yang ikut kepada kemampuan masing-masing lah. Dan jadikanlah hari ini, yakni hari Jumaat, dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Bukanlah maknanya hari lain tu tak ada akhirat, hari lain dunia semua. Maksudnya hari Jumaat adalah hari yang dikhususkan ataupun diperbanyakkan amalan akhirat berbanding dengan hari-hari yang lain. Maknanya hari Jumaat ni mesti dilebihkan berbanding daripada hari-hari yang lain, kerana kelebihan yang berada pada hari Jumaat. Mudah-mudahan ia menjadi kifarah bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Maknanya kalau diperbanyakkan amalan pada Jumaat, mudah-mudahan amalan yang diperbanyakkan pada hari Jumaat itu menjadi kifarah bagi hari-hari yang lain selain daripada Jumaat, iaitu pada minggu tersebutlah. Kemudian dari itu Jumaat yang akan datang, begitu juga. Jadi ini yang perlu diambil perhatian oleh kita untuk memperbanyakkan ibadah khususnya pada hari Jumaat. Kemudian dikatakan oleh salafus soleh, disebutkan oleh ulama salafus soleh, sesiapa yang memberi makan orang miskin pada hari Jumaat, termasuk sedekah kan, sedekah makanan. Kemudian dia pergi masjid pada awal waktu, kemudian dia tidak mengganggu orang lain, tak ganggu orang lain ni termasuklah kalau dia datang lewat, dia tidak melangkah bau-bau jemaah yang lain. Jadi kalau dia melangkah, dia dikira mengganggu orang lain. Ataupun dia tak bercakap ketika mana Jumaat, tak mengganggu orang lain. Lalu berdoa setelah imam selesai mengucap salam dengan doa Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hayyul Qayyumi as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Kemudian berdoa dengan maksudnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Hidup kekal dan yang selalu mengurus makhluknya. Aku memohon kepadamu agar engkau mengampuniku dan menyayangiku serta menyelamatkanku daripada siksaan api neraka. Kemudian berdoalah apa-apa hajat pun, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dikhususkan hari Jumaat. Bahkan juga dikhususkan Jumaat itu dengan memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya paling sedikit selawat tu bagi orang awam 100. Bagi orang yang digelar tulab, orang yang belajar 300 kali. Bagi orang yang bergelar ustaz, asatizah 1000 dan ke atas. Ikut bilangan-bilangan tersebut. Jadi kalau orang awam dia dapat buat 100 ataupun lebih, itu lebih baik. Sebab ada orang awam dia mampu buat lebih daripada ustaz lagi. Ustaz nak dapat 100 pun payah. Ada orang awam 1000, 2000, bahkan lebih lagi. Jadi dah selesai dah bab yang ke-13. Nanti kita masuk bab yang ke-14, iaitu adab-adab puasa. Ni dah dekat nak puasa ni. Tak lama lagi dah nak masuk Ramadan. Jadi kita akan bincangkan tentang adab-adab puasa, perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa. Ada masih? Apa ini? Seminit. Jadi kalau seminit kita sambung akan datang lah. Ya. Bunyi dah. Cepat ni. Masa ni cepat sekarang.
Jadi kalau maknanya kalau kita tak rebut peluang untuk duduk dalam majlis ilmu ataupun majlis-majlis yang penuh barakah ni, maknanya kita akan ketinggalan lah. Jadi maknanya kita sampaikan kepada yang lain, kawan-kawan kita dan yang lain-lain, untuk untuk cari peluang, cari masa untuk duduk dalam majlis ilmu pada bila-bila masa saja. Malam-malam bila yang ada majlis ilmu, duduk. Lepas maghrib ke lepas subuh ke, duduk, ambil manfaat. Kerana dalam seminggu tu kita ada 2 waktu tu je. Kalau ada pengajian lain lagi, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada pengajian lain lagi, kita cuma ada 2 waktu ni saja untuk kita kutip sebanyak mana ilmu yang bermanfaat. Jadi sekadar itu sajalah yang dapat disampaikan pada malam ini. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang tu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Mohon juga berikan teguran kalau ada kesilapan dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.